اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, apa khabar semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Penawar Hati siri yang ke-42, di mana setiap petang jam 6 petang kita berkongsi daripada karya Syarah Penawar Bagi Hati ataupun Qalbun Salim, membicarakan berkenaan tentang anggota manusia yang paling penting, iaitu hati. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah, setiap apa yang diperbuat oleh anggota tubuh badan, termasuklah hati, maka semua akan disoal dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita lihat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-36, Allah mengingatkan, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal fuad wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua ini Allah akan soal, Allah akan tanya. Bahkan apa-apa yang ada dalam hati yang bukan sekadar lintasan, adapun lintasan yang datang pergi, itu dimaafkan. Namun yang kekal di hati, yang sentiasa ada di hati, daripada yang tak baik, daripada yang tak sepatutnya, semua itu akan ditanya oleh Allah. Maka sebab itu penting untuk kita bersihkan hati, kerana Allah menilai, melihat manusia berdasarkan apa yang ada pada hati dan amalan dia. Kalaulah manusia lain tengok kita daripada wajah, daripada tubuh badan. Orang kalau nampak kita, dia tengok muka, dia tengok tubuh badan kita. Itu manusia lain. Tapi Allah melihat kepada hati kita. Maka sebab itulah buku ini, Penawar Bagi Hati, dan syarahannya Qalbun Salim, hati yang sejahtera, bertujuan nak menerangkan kepada kita bagaimanakah kita nak menjaga hati. Dan antara perkara untuk menjaga hati adalah menjaga 7 anggota zahir. Itulah menjaga mata, kita dah baca tentang menjaga mata, menjaga pendengaran, telinga. Kita telah baca, sekarang ini kita berada pada tajuk menjaga lidah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan pada petang ini adalah kerananya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan AR Ultimate Marda WKM, Haifa Najwa, Dapur Sofi, user 1992, Dapur Safi Azaz, Ahlan Hariyati, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Fauziah, ahlan kepada yang lain, Sumi, begitu juga Nonim, Haifa Najwa, ahlan Arifin Ismail, dan juga Najwa Qurratul Ain Kak Cik, RSM, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dorangan FB pula, ahlan Zakia Muhammad ni, Jamilah Zainal Abidin Kamisa, kemudian Kak Langsung, Sabariyah Wancik, Bunga Seri Pagi, Zainab Saleh, Salbiyah Ali, ahlan Ummi Zaihadi, Binarai Sulaiman, Rogayah, Faizah Taylor, ahlan Rogayah Sulaiman, serta semua sahabat-sahabat yang lain, Nurjura Azlin, Yaya Lia, Ija Rahman, serta Fauziatun Mat Isa, Kak Kamiza, Muhammad Syarizan, Hajarah Zaid, serta semua sahabat-sahabat yang lain, Saripah Neti, dan juga Fazilah binti Ahmad. Ahlan kepada semua. Fatimah Az-Zahra, terima kasih. Nur Hasmalisa, mohon jasa baik yang baru join, jangan lupa untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan Kak Fatimah S, Rom, dan juga sahabat yang lain. Maka kita seperti biasa setiap petang kita membicarakan bagaimana nak menjaga hati. Selalunya orang akan bicara bagaimana nak menjaga kulit muka, bagaimana nak menjaga anggota tubuh badan. Tapi di sini bagaimana nak menjaga hati. Semalam kita telah baca antara untuk menjaga hati, muka surat 48. Kepada yang ada buku ini, muka surat 48. Kalaulah ada yang ingin simpan sebagai rujukan nak beli, maka boleh dapatkan daripada beg kuning ataupun daripada komen yang telah dipinkan. Muka surat 48. Semalam kita telah baca antara cara untuk kita sibukkan lidah kita dengan benda yang baik adalah antaranya membaca Al-Quran, zikir, ingat kepada Allah, membaca penulisan yang bermanfaat, dan kemudian mengajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni bagus. Kenapa bagus? Sebab ilmu yang bermanfaat menjadikan kita selamat daripada perkara yang sia-sia dan perkara yang lalai. Ilmu yang bermanfaat juga menjadi antara pahala yang kita akan berterusan dapat walaupun setelah meninggal dunia. Kan Nabi SAW ada bersabda, "Iza mata banu Adam," manusia itu bila mati, "in qata'a anhu amaluh," maka terputuslah segala amalan dia. So, manusia bila mati, maka dah tak ada amalan. Kecuali 3 sabda Nabi. Dan antara salah satu daripada 3 yang Nabi sebut, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang kita ada dan orang lain ambil manfaat. Sama ada bila kita kongsikan, kita share, kita ajar, kita buat buku, kita tulis, maka kita akan dapat manfaat. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, antara perkara untuk menggunakan lidah bagi benda yang bermanfaat adalah mengajar ilmu yang bermanfaat. Maka bila kita mengajar ilmu yang bermanfaat, maka kita akan ada amal jariah. Macam contoh, saya, kenapa saya buatlah sampai 3 kali sehari. Sama ada orang tengok ataupun tak. Sama ada orang suka ataupun tak. Harap orang ni lah tak ada masalah. Daripada 2019, mula-mula 2019 kita buat sekali je. Pernah waktu COVID, bila tak boleh ke mana-mana, kita pernah buat sampai 6 kali sehari. Macam-macam kitab yang kita baca, 6 kali live sehari. Ketika mana duduk rumah tak buat apa.
Maka dan sekarang ni walaupun dengan kadang-kala ada program Zuhur, Duha, Maghrib, maka 3 kali sehari walaupun tak dapat nak istiqamah, kadang-kala letih, kadang-kala tak larat, kadang-kala tak sempat, kadang-kala jam, tapi kita cuba 3 kali sehari. Maka kenapa? Niat saya adalah mudah-mudahan 3 kali sehari yang buat live ini, walaupun kebanyakan kita tak pernah berjumpa pun, adalah ilmu yang bermanfaat. Maka bila ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahanlah kalaulah ada yang pernah join beberapa kali, dia ingat satu benda je daripada saya, lalu dia amalkan kerana dengar daripada saya, maka saya dapat pahala. Walaupun meninggal dunia berterusan dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat. Sebab itu kalau ulama' dulu, mereka sanggup mengajar siang malam. Kalau nak ikut bayaran, kadang-kala tak ada bayaran pun. Kadang-kala tak ada bayaran. Kalau ulama'-ulama' dahulu, kan tak ada bayaran. Mengajar siang malam. Daripada sebelum subuh, sepanjang hari, sampai malam. Ikhlas kadang-kala. Kadang-kala bayaran yang diterima pun tak setimpal dululah. Macam saya, sebab saya memang ada kerja. Saya ada kerja hakiki. Saya ada kerja lain di sebuah syarikat, di company. Maka sebab itu tak adalah saya jadikan ini sebagai pendapatan, tidak. Tapi kalaulah tengok ulama' dulu dah lah tak ada pendapatan, dia boleh mengajar siang dan malam. Kenapa? Sebab dengan niat mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Maka bila jadi ilmu yang bermanfaat, maka kalaulah meninggal dunia dah tak ada amalan, maka orang amal apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita cakap, maka menjadi amal jariah. Amal jariah. Dan berapakah kadar ilmu yang kita ada kita boleh sampaikan? Sabda Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni. Sampaikan daripadaku, sebarkan ilmu walaupun kita tahu satu ayat. Walaupun kita tahu satu ayat. Maksudnya sampaikan. Ada orang kata saya ni tak ada ilmu lah nak sampaikan apa. Maka walaupun satu ayat, kita tahu satu ayat, ada orang yang pandai menulis, maka dia ingat sesuatu point, dia letakkan dekat WhatsApp status dia, ataupun dekat Facebook dia, ataupun dekat status TikTok dia, dia letak. Contohnya bacalah zikir, la haula wala quwwata illa billah. Ada orang baca, la haula wala quwwata illa billah. Dia dapat pahala. Maka sebab itu ilmu yang bermanfaat. Kata penulis buku, muka surat 48, antara cara untuk sibukkan lidah daripada kita tak cakap benda yang sia-sia adalah mengajar ilmu yang bermanfaat. Walaupun kepada keluarga kita, walaupun kepada kawan-kawan. Contohnya jumpa kawan-kawan, aku ada belajar satu benda lah. Ni kan kalau kita amal ni daripada Al-Quran, daripada hadis, pahala dia begini. Dan katakanlah kawan kita tu amalkan, kita dapat pahala. Maka mengajar ilmu yang bermanfaat. Nota kaki yang ke-84. Ahlan-ahlan kepada semua. Nota kaki yang ke-84. Muka surat 48. Setiap muka surat ada yang warna kelabu muda, yang kita baca tadi yang warna kelabu muda. Nombor 4. Mengajar ilmu yang bermanfaat. Sekarang ni kita nak lihat nota kaki yang ke-84. Maka daripada buku Syarah Penawar Bagi Hati tentang mengajar ilmu yang bermanfaat. Berkata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, "Wat-ta'limu wat-ta'allumu dinun aw faridatun diniyah." Berkata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang ulama fiqh yang terkenal, yang mana penulisan fiqh beliau dalam mazhab Syafi'i dijadikan juga sebagai rujukan. Maka berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, mengajar dan belajar adalah agama. Agama, ini adalah agama. Kita belajar dan mengajar itu sendiri adalah tuntutan agama. Au faridatun diniyah, ataupun termasuk kewajipan agama. Bukankah baginda Nabi bersabda, talabul ilmi, mempelajari ilmu, faridatun, adalah kewajipan ala kulli muslim wa muslimah,
ke atas setiap orang Islam lelaki dan perempuan. Maka sebab itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, maka menjadi kewajipan orang Islam mengajar ataupun belajar ataupun mengajar. Dan itulah sepatutnya keadaan kita. Kita kalaulah kita tak belajar, kita mengajar. Ataupun kalau kita malu nak panggil mengajar, kita buat sharing. Kita buat perkongsian. Tapi janganlah kita buat perkongsian benda yang kita tak tahu. Benda yang kita belajar, itulah yang kita kongsikan. Sebab itu macam saya, kenapa setiap kuliah ataupun perkongsian saya berpandukan buku ataupun kitab, sebab kita tak berani nak bercakap sesuatu yang bukan daripada kitab. Maka sebab itu ada rujukan. Dan Alhamdulillah banyak yang kitab yang kita dah baca walaupun secara online. Kita dah pernah khatamkan apa? Sirah Nabawiyah, Al-Azkar, Kembara Mahsyar, kemudian Syama'il Muhammadiyah, kemudian 4, apa lagi? Syama'il Muhammadiyah, 20 pemuda wira Rasulullah waktu Covid, adalah beberapa kan. Maka menggunakan kitab. Sebab itu menggunakan kitab adalah nak menjadikan kita tidak bercakap sesuatu yang tidak pasti. Maka sebab itu kita gunakan buku. Sama juga kalaulah akak-akak nak share sesuatu, maka share sesuatu yang kita belajar. Barulah menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan kita bercakap sesuatu benda yang tak pasti. Sebab kadang-kadang ada orang ambil, ada orang amalkan dan sebagainya, walhal ianya tidaklah sebagaimana yang kita sampaikan. Maka berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, belajar atau mengajar adalah agama, ibadah sebenarnya. Sama ada kita belajar ataupun kita mengajar. Orang yang sentiasa belajar ataupun mengajar, maka dia tidak akan terjebak dengan perkara yang sia-sia. Akan terjebak dengan perkara yang sia-sia. Maka itu yang pertama, belajar dan atau mengajar. Belajar dan mengajar adalah tuntutan agama, kewajipan agama. Berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ahlan-ahlan kepada yang baru join, kita sedang menjadikan buku Syarah Penawar Hati bagi hati sebagai rujukan. Kita dah berada pada muka surat 48. Wa taqsiru fihi khiyanah. Berkata Dr. Wahbah, sikap ala kadar, tidak serius di dalamnya adalah satu pengkhianatan. Maka kalaulah contoh kita mengajar, contohnya kalaulah saya mengajar, dan saya mengajar ala kadar. Contohnya ada orang nak belajar, contohnya fiqah, saya mengajar ala kadar, buatlah apa nak buat pun tak kisah contohnya. Maka mengajar ala kadar ataupun belajar ala kadar. Maka berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, orang yang ala kadar dalam mengajar atau belajar, lagi-lagi ilmu agama, itu adalah satu pengkhianatan. Walhal Allah dah pilih dia belajar ataupun mengajar, maka dia kena buat yang terbaik. Dia kena buat yang terbaik. Sebab ini satu kemuliaan. Berapa ramai orang yang nak belajar, tak ada masa nak belajar. Kan kadang-kadang kita tengok orang yang tengah bekerja, orang yang bekerja, kadang-kadang kerja 8 jam sehari, dan dekat jalan raya, pergi balik 2 jam. 2 jam pergi, 2 jam balik, 4 jam, berbelas jam. Kemudian macam-macam tugasan, ada orang yang buat 2-3 kerja, nak mencari rezeki kan. Lalu dia nak belajar, tapi tak ada masa. Ataupun dia nak mengajar, tapi tak ada masa, macam-macam urusan. Tapi kadang-kadang orang yang Allah pilih nak belajar, orang yang Allah dah pilih untuk mengajar, ala kadar. At-taksir ala kadar. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, wat-taksiru fihi khiyanah. Ala kadar dalam mengajar adalah satu pengkhianatan. Tak patut ala kadar. Itu adalah amanah. Itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kena buat sungguh-sungguh bila kita belajar ataupun mengajar. Wa kitmanul ilmi jarimah. Kata Dr. Wahbah, menyembunyikan ilmu adalah satu kesalahan. Kita sembunyikan ilmu atas apapun alasan. Kadang-kala ada orang sembunyikan ilmu
kerana kepentingan dunia, disembunyikan. Satu kesalahan, satu dosa. Disembunyikan ilmu sebab dia malas nak jawab, maka satu kesalahan. Satu kesalahan. Ataupun pada waktu itu disembunyikan ilmu untuk sesuatu, maka ianya adalah satu kesalahan. Wa kitmanul ilmi jarimah. Menyembunyikan ilmu adalah satu kesalahan. Wa tashwihul haqa'iq munkar wa ghishun wa razilah. Merosakkan kebenaran ataupun mencampur adukkan kebenaran adalah satu perbuatan mungkar, penipuan dan akhlak yang tercela. Maka ini kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Maka jangan ala kadar dalam belajar dan mengajar. Jangan sembunyikan ilmu. Jangan mencampur adukkan kebenaran. Tashwihul haqa'iq. Mencampur aduk kebenaran ni Al-Quran tegur tentang golongan ahlul kitab dalam surah Al-Baqarah. Maka dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-42, pada ayat yang ke-42, maka Allah sebut antara masalah Bani Israel adalah mereka wala talbisul haqqa bil batil. Mereka suka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Sebab itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, wa tashwihul haqa'iq, mencampur adukkan kebenaran adalah perbuatan mungkar, satu bentuk penipuan, warazil, dan akhlak yang tercela. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat 49. Kata penulis buku, kita baca daripada bahagian warna kelambu muda, daripada buku Syarah Penawar Bagi Hati. Yang kelima, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada yang mungkar. Antara fungsi kelebihan lidah adalah kita gunakan lidah kita untuk ajak orang buat baik. Jomlah belajar agama. Jomlah kita tutup aurat. Jomlah kita hadir majlis ilmu. Maka mengajak kepada kebaikan adalah antara kelebihan lidah. Dan cegah kemungkaran. Nampak orang buat kemungkaran, kita cegah, kita nasihat, kita tegur. Maka itu termasuk daripada kelebihan lidah. Yang seterusnya, memberi nasihat kepada orang Islam. Maka ini juga satu kelebihan, beri nasihat. Apakah maksud nasihat? Nasihat ini asalnya bahasa Arab. Apakah maksud nasihat? Kalau kita lihat dalam konteks hadis, bila Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka dalam bahasa Arab, an-nasihah bermaksud talabul khair ataupun iradatul khairi lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu maksudnya nasihat. Apakah nasihat? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu maksud asal nasihat dalam bahasa Arab. Maka sebab itu bila kita nak bagi nasihat, maka hendaklah kita bagi nasihat dalam keadaan kita benar-benar nakkan kebaikan untuk orang tersebut. Maka bila kita bernasihat, janganlah kita hukum dia. Jangan kita hukum dia, jangan kita judge dia. Bila kita nak nasihat, maka janganlah kita sakiti dia. Nasihatlah dengan hikmah. Bila kita nasihat, maka kita nasihatlah dengan lemah lembut. Sebagaimana yang Allah pesan kepada baginda Nabi Musa ketika mana dihantar bertemu dengan Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Maka sebab nasihat tujuan dia adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Iradatul khair lil ghair. Itu adalah maksud nasihat. Maka gunakan lidah untuk nasihat orang lain. Bagi nasihat. Sama ada orang tu terima ataupun tidak, itu adalah antara dia dengan Allah. Tugas kita adalah sampaikan, bagi nasihat. Maka itu antara fungsi lidah. Seterusnya, menyatukan kembali hubungan antara manusia. Itu pun tugas lidah, mendamaikan. Antara kelebihan lidah, kita nak mendamaikan di antara manusia. Firman Allah di dalam surah Al-Hujurat pada juz yang ke-26. Pada juz
yang ke-26 pada ayat yang ke ke-10. Pada ayat yang ke-10, ya, surah yang ke-49 Al-Hujurat, firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tu kan saudara. Fa aslihu, maka tugas saudara adalah tak ada suara. Tak ada suara ke? Safi, tengok ada suara tak dekat Facebook? Tak ada orang kata tak ada suara. Kat TikTok okey. Boleh tak 2-3 orang komen di FB? Ada suara tak? TikTok okey. Fauziah, Kak Fatimah S, Nur Asmah, Rohani Hussein. Okey. Ada suara. Moga Allah mudahkan insya-Allah. Maka kata penulis buku, moga Allah memudahkan untuk Mama Yah Hashim, antara fungsi lidah, kita nak guna apa lidah kita ni? Kita dah tahu baca Quran, baca hadis, kemudian mengajar ilmu, zikir, ajak orang kepada kebaikan, tegur orang daripada melakukan kemungkaran, bagi nasihat, tunaikan hajat orang Islam yang lain. Tunaikan hajat bermaksud, contohnya ada orang ni, ada sesuatu yang kita boleh bantu bila kita bercakap, maka kita bantu dia menunaikan hajat orang lain. Dan antara kebaikan lidah adalah menyatukan hubungan antara manusia. Menyatukan. Sebab itu di dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-10, maka Allah berfirman, orang beriman tu kan saudara. Fa aslihu, maka kenapa tak damaikan di antara saudara? Maka antara fungsi lidah adalah mendamaikan manusia. Ini tidak. Kadang-kadang kita gunakan lidah untuk memecah belahkan manusia. Menjadi namimah, mengadu domba. Kadang-kadang ada orang menggunakan lidah untuk menjadikan orang lain bertengkar, bergaduh. Gaduh, fight. Maka lidah fungsi dia adalah untuk menyatukan manusia. Bahkan kalaulah ada orang bergaduh, kita nak mendamaikan. Dan ini walaupun tidak mudah, namun ini adalah fungsi lidah untuk mendamaikan antara manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10. Mendamaikan manusia. Muka surat 49 daripada buku Syarah Penawar Bagi Hati. Nota kaki yang bahagian nota kaki. Pembahagian waktu yang baik untuk perkara yang baik. Maka ini cadangan penulis buku. Macam mana kita nak gunakan lidah kita sepanjang hari. Maka contohnya menghafal. Kalaulah kita nak menghafal. Sekarang ni bagus. Kalau macam contoh dekat banyak masjid. Bahkan kat masjid negeri pun saya dimaklumkan. Ada banyak orang-orang yang mula menghafal Al-Quran. Masya Allah. Bagus. Sangat bagus. Hafal Al-Quran. Ada seorang tu sampai dah beberapa juz. Maka salah seorang bekas anak murid saya pun, Ustaz Haris, dia pun ada kelas mengajar orang tua untuk menghafal Al-Quran. Bagus. Sebab daripada tak buat apa, maka kita latih diri ataupun latih otak untuk menghafal supaya dia bekerja, berfungsi dan juga menjadi latih tubi. Maka antara waktu yang bagus untuk hafal Al-Quran adalah pada akhir malam, iaitu sebelum subuh. Ini cadangan penulis buku. Kemudian pada waktu pagi nak buat apa? Membahas masalah agama ataupun berbincang. Macam contoh akak-akak dah banyak kelas, itu kekalkan. Ini sekadar pandangan penulis buku. Kemudian siang, menulis fawaid. Maksudnya kita dah belajar pagi, siang, malam. Maka kita catat, apa yang kita boleh ambil sebagai faedah. Kita sharekan. Kadang-kadang tak perlu panjang-panjang, 2-3 baris. Sebab panjang-panjang pun orang tak baca. Maka kita cari faedah-faedah daripada yang kita belajar, jadikan nota kecil. Maka itu boleh buat pada waktu siang. Dan pada waktu malam, permulaan malam iaitu Maghrib dan Isyak, mempelajari permasalahan agama. Maka ini cadangan penulis buku.
Maksudnya kita ada waktu kita hafal, ada waktu kita keluarkan faedah-faedah yang kita boleh sharekan, ada waktu kita belajar, ada waktu kita berbincang. Maka dengan ini lengkaplah sehari kita dengan menyibukkan lidah dan anggota tubuh badan dengan benda-benda yang bermanfaat. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi insyaAllah. Sehari kita ada 3 program, jam 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Setiap program lebih kurang dalam 30 minit, maka jemput join buat sahabat-sahabat yang berkelapangan insya-Allah. Malam ni ada kuliah maghrib, malam ni baca kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Maka buat yang berkelapangan boleh join kuliah maghrib sekarang ni selalunya bermula lebih kurang 7.30. Maka jemput join buat yang berkelapangan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak yang bantu komen, yang bantu share, yang beri gift Nur Hayati. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Raihan 63, Zahimi Wahid, Kamisah, kemudian Saripah Neti. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.